Laporan sidang Dewan Rakyat antara yang dibangkitkan dalam sesi pagi tadi, kes kehilangan kanak-kanak dan remaja, pencerobohan kapal nelayan asing dan untuk laporan selanjutnya kita terus sahaja bersama wartawan Nur Syuhada Marzuki di Parlimen. Teruskan Syuhada. Kes kehilangan kanak-kanak dan remaja di negara ini telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM) menunjukkan sebanyak 97.6% daripada 15,042 orang dilaporkan hilang telah ditemui. Terdapat tren penurunan kehilangan kes kanak-kanak dan remaja bagi tempoh 2011 hingga ke 2019 ini sampai Mei dan penurunan signifikan antara tahun 2018 hingga Mei tahun ini. Untuk makluman, dari jumlah kehilangan 15,042 orang ini, sebanyak 14,679 orang telah dijumpai semula, iaitu 97.6% daripada kes-kes yang hilang itu, manakala 363 yang hilang masih belum ditemui, iaitu 2.41%. Malangnya dijumpai mati adalah 26 kes. Menjawab soalan Ahli Parlimen Batu Kawan Kasturi Rani Patu, beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, negeri Johor mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak 2,372 kes, diikuti Selangor 1,911 kes dan Kedah 1,526 kes. Antara punca utama kes kehilangan kanak-kanak dan remaja termasuklah mencari kebebasan diri, dipengaruhi kekasih dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Mengulas isu dibangkitkan Ahli Parlimen Rantau Panjang Siti Zailah Muhammad Yusof, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata tidak wujud kegiatan penjualan organ yang dikaitkan dengan kes kehilangan kanak-kanak dan remaja di negara ini. Beliau bagaimanapun berkata pihak kementeriannya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri memandang serius dan sentiasa mengambil tindakan terhadap kes kehilangan yang berkaitan dengan sindiket pemerdagangan manusia. Kapal nelayan asing yang menceroboh perairan negara akan ditenggelamkan dan dijadikan tukun. Ia selepas Akta Perikanan 1985 dipinda dan ditambah baik. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub berkata tindakan tegas itu antara langkah diambil untuk membantras pencerobohan selain meningkatkan jumlah denda terhadap nakhoda dan anak kapal. Kita fokus kepada menaikkan denda maksimum di bawah Seksyen 25 Akta 317 bagi vesel penangkapan ikan asing yang menceroboh perairan Malaysia, iaitu daripada 1 juta kepada 6 juta ringgit Malaysia. Dan bagi nakhoda, itu untuk nakhoda, untuk tekong. Dan bagi kru dari 100,000 kepada RM600,000. Kita memasukkan penalti baru denda maksimum di bawah Seksyen 25 Akta 317 bagi kesalahan yang dibuat menggunakan vesel penangkapan ikan tempatan yang beroperasi di laut lepas, iaitu tidak melebihi RM4 juta. Dan kita juga menambah baik Seksyen 31 Akta 317 berkaitan pengkomponan agar selaras dengan akta-akta terkini yang telah diluluskan oleh di Parlimen. Kementeriannya juga akan memasukkan penalti baru iaitu denda maksimum sebanyak RM4 juta di bawah Seksyen 25 Akta 317 untuk kesalahan menggunakan vesel penangkapan ikan tempatan yang beroperasi di laut lepas. Mengikut statistik, dalam tempoh 12 tahun, sebanyak 1,182 kapal telah ditahan. Daripada jumlah itu, 706 adalah kapal dari Vietnam. Sebagai langkah untuk membendung pemberian maklumat seperti contoh, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk mengambil tindakan terutama dalam kalangan penjawat awam. Bacaan pindaan Akta Perikanan 1985 dilakukan hari ini selepas dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 26 Jun lepas. Dalam pada itu, sidang Dewan Rakyat pagi tadi bertukar kecoh apabila Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman diarah keluar Dewan dan digantung selama 4 hari. Keputusan dibuat oleh timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Ngah Koming setelah Datuk Seri Tajuddin dikatakan sengaja mengundang kekecohan ketika sesi soal jawab lisan.
Oleh kerana Pasir Salah mengingkari peraturan sekali lagi, di mana saya perintah dia keluar 4 hari. Seluruh rakyat Malaysia boleh perhatikan bagaimana buruknya sikap yang ditunjukkan oleh Pasir Salah. Diberikan peringatan berkali-kali tetapi masih lagi bersikap berdegil-degil. Ini adalah naik waktunya sengaja untuk menjatuhkan imej Dewan Yang Mulia ini. Sila keluar. Ikut perintah, sila. Ketua Pembangkang, sila minta Pasir Salah beri kerjasama. Kita ada lagi tugasan yang lebih penting. Ya, sila. Saya dah bagi peluang yang cukup. Seluruh rakyat Malaysia boleh perhati. Dan inilah teladan Situasi bertambah kecoh apabila Datuk Seri Tajuddin enggan mematuhi arahan berkenaan. Kekisauan yang berlarutan kira-kira 20 minit itu reda setelah campur tangan Ketua Pembangkang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sekian laporan dari Dewan Rakyat. Ketika ini sidang Dewan Rakyat sedang berehat dan kembali pada jam 2.30 petang nanti bagi membahaskan rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia Pindaan 2019 yang antaranya bertujuan menurunkan had umur maksimum dalam tarikh belia kepada 30 tahun. Kembali kepada Sri Pentas bersama Hazlin. Salam hormat. Baik, terima kasih Syuhada untuk laporan anda di Parlimen.